Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali kita semula ke video seterusnya berkenaan dengan sains tingkatan 1, bab 1, pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Sebelum ini kita dah belajar berkenaan dengan apa itu sains, kepentingan sains, dan macam-macam lagi lah. Tapi untuk hari ini kita pergi ke subtopik yang seterusnya. Kita akan belajar berkenaan dengan makmal sains. Apa peraturan yang ada dalam makmal sains, bahan-bahan ataupun radas yang ada dalam makmal sains, simbol-simbol amaran yang ada pada botol-botol di sekeliling kamu di makmal sains ni, dan juga langkah-langkah keselamatan ataupun peraturan dalam makmal. Sebelum tu jangan lupa pastikan kamu ada bersama buku teks. Salah sama ada secara fizikal ataupun secara digital. Mana-mana saja. Buku teks makmal sains anda ada pada muka surat 9. Boleh buka muka surat 9 buku teks. Sebelum tu pastikan kamu follow YouTube channel ni, supaya kamu dapat informasi yang terkini berkenaan dengan video yang saya upload setiap kali PDPR. Jangan lupa follow, subscribe dan juga tinggalkan komen. Bukannya kena bayar pun, tinggal tekan saja. So kita pergi kepada slide yang pertama. Peraturan di dalam makmal. Buku teks kamu, kita pergi dulu yang muka surat 13 peraturan. So sebelum kamu masuk ke dalam makmal, kamu kena tahulah peraturan-peraturan yang ada di dalam makmal. Sebelum tu slide untuk PowerPoint ni kamu boleh dapatkan di link drive yang saya share dalam grup kelas masing-masing. Saya ada sharekan dalam Google Classroom kelas tu ataupun di dalam grup WhatsApp kamu. Kita pergi kepada peraturan di dalam makmal. Seperti biasa, sebelum kamu masuk dalam makmal, kita kena tahu peraturan undang-undang, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat di dalam makmal. Yang pertama, ini sekali, nombor 1, jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran. Tak kira lah sama ada kebenaran saya ataupun di dalam makmal ni ada pembantu makmal. Kalau selagi saya tak bagi kebenaran ataupun pembantu makmal tak bagi kebenaran untuk masuk, jangan masuk. Beraturlah dekat luar tu. Sekarang kita kena ikut SOP, beraturlah ikut jarak. Tapi biasanya setiap kali kamu nak datang makmal, saya dah ada dalam makmal lah. Saya dah menunggu kamu di dalam makmal. Tak perlulah saya ambil daripada atas. Saya rasa nanti kamu pun akan kenal di mana makmal sains kita. Biasanya kamu akan masuk ke dalam makmal sains 2 ataupun makmal sains 1. Kalau kedua-dua makmal sains itu penuh, kita akan masuk ke dalam makmal sains 3. Seterusnya, dilarang makan dan minum. Dilarang makan dan minum di dalam makmal. Jangan bawa kamu punya botol air untuk nak minum, ataupun jangan makan gula-gula makan dalam makmal. Kita tak tahu apa yang ada dalam makmal ni, apa yang tertumpah atas meja, apa yang kamu pegang atas meja, lepas tu kamu minum ataupun kamu makan. Lepas tu masuk dalam badan kamu. Kita tak tahu. Kalau nak makan, nak minum, waktu rehat lah. Seterusnya, ini yang basic je lah. Jangan main-main di dalam makmal. Makmal bukan tempat bermain, makmal bukan taman permainan. Kemudian berkenaan dengan eksperimen. Kalau kita ada buat eksperimen di dalam makmal, jangan mulakan eksperimen tanpa diarahkan. Walaupun kamu dah ambil barang, kamu tahu macam mana nak buat, jangan mulakan eksperimen selagi saya tak arahkan. Sebelum tu, nak buat eksperimen, sila baca ataupun fahami dulu apa yang kamu perlu buat sebenarnya.
Okay, nanti kita akan belajar lebih lanjut berkenaan dengan eksperimen-eksperimen langkah-langkah ni semua dalam subtopik yang seterusnya nanti. Okay, so kena fahamkan dulu arahan dia, kena fahamkan dulu apa tujuan eksperimen tu semua. Lepas tu dengan kebenaran saya barulah kamu boleh buat. Okay, seterusnya yang ketiga, gunakan bahan dan radas dalam makmal dengan cermat. Okey, yang bahan-bahan ataupun radas yang ada di dalam makmal ni bukannya barang kamu. Okey. So, sila pastikan jaga dengan baik. Okey, basuh dengan bersih. Okey, itu semualah. Okey, jangan bawa radas atau bahan keluar daripada makmal. Semua yang ada dalam ni semuanya pastikan kekal di dalam makmal. Okey, sekarang saya pun berada di dalam makmal. Okey, dan kembalikan radas yang digunakan ke tempat simpanan asalnya. Okey, biasanya saya akan sediakan beberapa bekas di hadapan meja guru ni. Lepas habis kamu guna, kamu simpankan balik di tempat tu. Okey, next. Okey. Pastikan meja eksperimen kemas dan mesin selepas digunakan. Okey, biasalah macam mana kamu datang, macam itulah kamu balik. Kamu datang makmal ni bersih, tak ada sampah. Okey, kamu balik macam itulah keadaannya, bersih dan kemas. Okey, cuci semua radas dengan baik. Okey, pastikan bersih, gunakan sabun. Okey, pastikan tak ada sisa-sisa di atas meja, pastikan bersih. Okey, dan juga yang paling penting, cuci tangan dengan bersih sebelum keluar daripada makmal. Kita tak tahu apa yang ada dekat tangan kamu tu. Kadang-kadang kita tak nampak. Okey, ada cecair ke apa ke, bahan yang berbahaya terkena tangan kamu, kita tak tahu. Okey, jadi kalau dah buat beraktiviti ataupun eksperimen di dalam makmal sains, okey, basuhlah tangan menggunakan sabun dan air. Okey, dan kita ada bekalkan sabun di dalam makmal. Sinki pun banyak untuk basuh tangan. Cuma kamu nak atau tidak sahaja. Okey, itu saja tentang peraturan di dalam makmal sains. Okey, seterusnya kita pergi kepada radas makmal dan fungsinya. Okey, tak nampak situ bawah tu, tak apa. Okey, radas makmal dan fungsinya, saya ada bawa beberapa radas di sini. Saya ada bawa, penat saya cari dalam makmal. Okey, buku teks kamu muka surat 10 dan 11. Cuma di dalam slide ni saya tak detailkan dia punya fungsi, tapi saya akan bagi tahu secara lisan lah. Jadi tolong dengar baik-baik. Okey, yang pertama adalah ini, bikar, kelalang kon dan juga kelalang dasar lipih. Okey, kenapa saya kelaskan dia di dalam satu pemilihan yang sama ni? Sebabnya ketiga-tiga ini, bikar, kelalang kon dan juga kelalang dasar lipih ini mempunyai fungsi yang sama, iaitu mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Okey, ketiga-tiga bahan ini untuk kita isi bahan kimia. Kita nak isi bahan kimia, kita letak dalam ketiga-tiga bekas ini mengikut sukatan dia lah. Kalau sukatan sedikit, janganlah guna bikar yang besar. Kalau sukatan besar, janganlah guna bikar yang kecil, sebab nanti tak muat pula. Okey, saya tunjukkan contoh. Okey, ini adalah bikar. Okey, bikar datang dengan pelbagai saiz. Okey, ini saiz yang kecil. Kecil saja. Ini bikar. Ini bikar 100 ml. Okey. Seterusnya, ini bikar lebih besar sikit, 200 ml. Okey, dan ini adalah bikar 600 ml. Okey, tak, saya boleh masukkan. Okey, ada perbezaan saiz di situ. Okey, ini adalah bikar. Dia, hujung dia ni ada muncung untuk kita tuangkan. Okey, seterusnya adalah kelalang kon. Okey, ini adalah kelalang kon. Okey, bentuk dia seperti kon. Okey, kenapa nama dia kon? Sebab kon bentuk dia segitiga. Okey, contoh itu kon. Okey, so ini namanya kelalang kon. Bawah ni mereka dah cat untuk eksperimen itu, tak cuci lagi.
Okey, so ini adalah kelalang kun. Kelalang kun pun ada yang kecil, ada yang besar. Untuk yang ini 250 ml. Okey. Seterusnya kelalang dasar lipid. Okey, ini adalah kelalang dasar lipid. Okey. Ini adalah kelalang dasar lipid. Ini adalah 500 ml. Ini pun ada saiz, ada lagi yang besar. Okey. So dekat sini kamu akan nampak ada satu tanda. Okay, so maksudnya bila kita isi sesuatu bahan kimia itu daripada bawah sampai ke tanda yang ini, okay, itu maksudnya lebih kurang 500 ml. Okay, ini adalah kelalang dasar lipid. Okay, ketiga-tiga ni tadi, ketiga-tiga ni, bika, kelalang kun dan juga kelalang dasar lipid mempunyai fungsi yang sama, iaitu mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Okay, seterusnya, okay, terlindung di situ. Okey, seterusnya adalah silinder penyekat, boleh nampak Okey. So, seterusnya adalah silinder penyekat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah burette. Yang ini, dan yang ketiga adalah pipette ataupun pipet. Okey, tolong sebut betul-betul lah. Okay, jangan salah sebut Silinder penyekat, burette. Ini adalah burette. Okay, yang tengah ni, ini adalah burette dan ini adalah pipette ataupun pipet. Okay, so boleh buka dalam Google lebih jelas gambar dia, ataupun saya ada tunjukkan kat sini. Okay, silinder penyekat ini, silinder penyekat ini adalah silinder penyekat 100 ml. Okay, dan ini adalah silinder penyekat yang lebih kecil, 10 ml. Okay, ni pun ada beberapa saiz yang berbeza, ada yang lagi besar lagi. Okey. Sama juga kenapa saya kumpulkan silinder penyukat, burette dan juga pipette ni dalam satu slide yang sama, satu kedudukan yang sama, sebab dia mempunyai fungsi yang sama. Biar lagi saya tunjukkan. Okey, seterusnya adalah burette. Okey, ni adalah burette panjang. Okey. Ini adalah burette. Ini adalah burette 50 ml. Okey, burette dekat hujung dia sini ada ni. Ada macam pipe. Ni, pipe. Okey. Kita boleh pusing. Kalau kita letak air dalam ni, kita nak tutup ataupun kita nak buka supaya air keluar. Okey. Ini adalah burette. Burette ada pipe ni. Ni pipe. Okey, nampak. Ni adalah burette. Okey. Seterusnya adalah pipette. Okey, ini adalah pipette. Okey, ini adalah pipette. Hujung dia tajam sini. Biasanya kalau kita nak sedut air, nanti kita akan letak satu alat ni untuk sedut air. Tapi pipette zaman sekarang kita dah guna yang lebih moden. Ini yang pipette lama. Okey, ini adalah pipette 25 ml. Tak boleh ukur untuk sukatan yang lain. Kalau untuk sukatan 25 ml, hanya boleh gunakan pipette 25 ml saja. Maksudnya air daripada hujung sini bawah sehingga ke satu garisan di sini. Sini ada satu garisan. Okey, sini ke sini adalah 25 ml. So maksudnya untuk pipette kita tak boleh ukur untuk sukatan yang lain. Nak ukur 23 ml ke tak boleh, nak ukur 26 ml ke tak boleh, sebab dia tetap. Ini adalah pipette 25 ml, maksudnya air daripada bawah sehingga sini dia punya isi padu adalah 25 ml. Okey, tak seperti macam silinder penyekat ni tadi. Silinder penyekat kalau kita nak ukur 50, 50 lah. Kalau nak ukur 90, ada 90 kat sini. Okey, tapi pipette dia lebih tepat. Okey, dia lebih tepat. Burette pun dia ada senggatan. Ini kita panggil senggatan. Okay, dia macam pembaris tu. Okey. Fungsi ketiga-tiga bahan ni untuk menyukat isi padu cecair. Okey, siapa yang tak faham apa itu menyukat? Menyukat itu maksudnya mengira ataupun mengukur. Okey. Abaikan typo kat situ, cecair abaikan. Biasalah typo. Okey, seterusnya next kita pergi ke radas yang seterusnya. Okey, tabung lidih. Okey, kita pergi ke tabung lidih ni.
Okey, kita pergi ke tabung uji. Okey, dua benda ni. Bentuk yang sama. Nama sama depan, tabung. Ini tabung, ini pun tabung. Tapi ini adalah tabung didih. Nama pun tabung didih. So tabung didih untuk pendidihan lah. Okey. Tengok buku teks kamu, muka surat 10. Tabung didih. Okey, atas sekali memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Memanaskan, nama pun didih, so dia untuk memanaskan. Okey, dan tabung uji maksudnya untuk menguji. Okey. So mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Okey, berbeza dengan bika tadi. Bika, kelar langkun dengan kelar dasar lipik mengisi bahan kimia untuk kuantiti yang besar. Tapi tabung uji untuk kuantiti yang kecil. Okey. Dan untuk kita campurkan bahan apa semualah untuk kita nak uji. Okey, kenapa dia kata untuk kuantiti yang kecil? Okey, sebabnya perbezaannya di sini. Okey, ini adalah tabung uji dan tabung didih. Mana tabung uji, mana tabung didih. Okey. So, ini adalah tabung didih. Tabung didih lebih besar. Ini adalah tabung didih. Tabung didih adalah lebih besar. Bila kita nak gunakan tabung didih, kita nak panaskan bahan, kita letak penyepit. Saya lupa bawa penyepit. Okey. Macam yang dekat gambar ni lah. Kat gambar ni ada penyepit kan? Okey, nampak oh. Ini penyepit. Yang orang ni pegang. Okey. Yang orang ni pegang. Tu adalah penyepit. Kita penyepit kat sini. Lepas tu kita api daripada bawah. So kita panaskan. Okey, ini adalah tabung didih. Tabung uji ini dia lebih kecil. Nampak Saya boleh masukkan tabung uji dalam tabung didih. Sebab tabung uji dia lebih kecil. Tabung uji dia kecil. Ini tabung uji. Okey, jadi kita hanya masukkan kuantiti yang kecil sahaja. Okey. So ini adalah tabung uji untuk kita masukkan kuantiti yang kecil dan untuk kita uji bahan lah, bahan kimia tu. Okey, dan yang ada dalam gambar itu, yang ini, yang warna coklat ni, okey, itu adalah rak tabung uji. Okey, tabung uji ni kita tak boleh pegang. Tak payah pegang. Kalau kita nak masukkan bahan ke apa, kita letak dekat rak ni macam ada dalam gambar ni, ada susun ni. Okey, lepas tu kita masukkan saja. Okey. So itu perbezaan dia. Ingat tabung didih untuk pendidihan dia lebih besar. Okey, tabung uji untuk kita letak bahan kimia yang lebih kecil dalam kuantiti yang kecil, dia lebih kecil. Okey, tabung uji kecil saja, tak seperti tabung didih. Tabung didih besar. Okey. Seterusnya kita pergi kepada balang gas. Ni balang gas. Okey, nama pun gas. So balang gas untuk balang tu maksudnya macam satu bekas. Okey, bekas gas. Okey, untuk mengisi gas lah. Okey, tengok buku teks kamu. Fungsi balang gas untuk mengumpul gas. Muka surat 10. Okey. Ini contoh dia. Ini adalah balang gas. Okey, ni. Okey, ini adalah contoh balang gas. Ni Ini adalah contoh balang gas. Simple je. Fungsi pun nama dan menunjukkan fungsi. Balang gas untuk mengumpulkan gas. Okey, next. Yang di bawah sini, ini adalah corong turas. Okey. Ini corong turas yang ada di dalam makmal. Okay, biasanya kalau kita nak masukkan bahan, contoh ni macam single penyukat, kita nak masukkan bahan, kita ambil bahan, kita tak boleh nak tuang terus, nanti takut tumpah. So kita gunakan corong turas. Okey, ataupun ada kaedah lain lah, tapi kaedah ini lebih mudah kan, corong turas. Okey, so corong turas fungsi dia untuk muka surat 10 untuk menurah atau menapis pekerjaan tidak larut daripada campuran. Ataupun kalau kita ada satu kertas turas, okey, kita ambil kertas turas, kita letak sini untuk kita nak menapis. Contoh, okey, kita nak menapis bahan. Kita ada satu bahan di sini, okey. So kita letak kertas turas kat sini untuk nak tapis dia. Lepas tu kita letakkan bahan macam tu. Okey, contoh macam ni adalah air laut. So kita nak tapis air laut dengan pasir. So kita letakkan kertas turas dalam ni, lepas tu kita turaskan. Okey, so nama dia corong turas.
Okey. So next. Okay, next adalah kaki retort ni. Okay, kaki retort, bentuk dia macam tu lah. Okay, dia untuk fungsi dia untuk memegang ataupun menyokong sesuatu radas. Okay, nampak dekat sini ada penyepit dia tu. Okay, kita nak letak apa-apa, kita nak letak burette ke pipette tadi, kita boleh sepitkan dia di situ. Cuma jangan kuat-kuat nanti pecah. Okay, dan untuk slide ini yang terakhir adalah piring sejat. Mana piring sejat? Okey, ni adalah piring sejat. Tak besar pun, kecil saja. Okey, dia pun ada banyak saiz lah. Okey, piring sejat ini untuk tujuan penyejatan. Okey, bukan untuk nama piring sejat, so untuk penyejatan. Okey, kita letakkan bahan dan kita letak bawah cahaya matahari, nanti dia akan tersejat. Tu piring sejat. Okey, next. Okey, 3 serangkai. Biasanya dia datang 3 sekali. Okey, ni. Okey, tumpu kaki 3. Yang pertama. Ni. Ni. Tumpu kaki 3. Okey, yang kedua, kasar dawai. Okey, ni kasar dawai. Okey. Dan yang terakhir, ini penunuh bansen. Penunuh bansen tak ada dalam buku teks, tapi saya bagi tahulah. Okey. Dan ini adalah penunuh bansen. Okey. So, cara susunan dia seperti dalam gambar rajah. Ini. Penunuh bansen di bawah. Okey. Macam ni. Penunuh bansen di bawah. Tumpu kaki 3 dan kasar dawai di atas. Okey. So, apa fungsi tungku kaki 3? Ada dalam buku teks. Okey, menyokong radas semasa pemanasan. So, kalau kita nak letak bika contohnya. Okey, contoh ini bika. Okay, kita nak panaskan air. So, kita letak. So, dia akan menyokong. Tungku kaki 3 ni akan menyokong radas. Contoh di sini adalah bika. Okey, kenapa kasar dawai? Tak ada kasar dawai pun boleh. Macam ni, tak jatuh pun. Okey, tapi apa fungsi kasar dawai? Kasar dawai ada fungsi dia, iaitu dia akan membantu menyebarkan haba dengan sekata. Okey, bawah ni bila api kena sini, nanti api ni akan merebak ke seluruh. So maksudnya tak adalah api tu akan panas di kawasan sini saja. So, maksudnya api tu akan merebak ke semua dan dia akan panas ke seluruh kawasan ini. Okey, itu menyebarkan haba semasa pemanasan. Okey, so susunan dia di situ. Okey, kalau kamu ada dalam makmal ni lagi senang. Kita buat kelas online macam ni lah. Tapi saya cuba yang terbaik untuk saya tunjuk. Okey. Okey, so mudah saja radas-radas ni muka surat 10 dan 11. Okey, nanti untuk lukisan secara 2D ada dalam buku teks tu. Okey, simbol-simbol dia lah. Okey, fungsi dia punya apa kita panggil gambar 2D, gambar untuk kita lukis tu ada dalam buku teks. Boleh tengok muka surat 10 dan 11. Okey, seterusnya muka surat 11. Muka 11 tak ada apa. Okey, muka surat 12 sebenarnya. Simbol amaran. Okey, muka surat 12 buku teks sains tingkatan 1. Okey. Daripada simbol ini kita boleh tahu bahan itu adalah apa. Okey, dalam makmal sains ini ada sesetengah bahan ataupun botol tu mempunyai simbol yang tertentu. Okey. So, maksudnya apabila bahan tu ada simbol itu, maksudnya bahan itu bahayalah. Dia memberi amaran dulu. Okey, ada 6 simbol yang kamu perlu tahu masa kamu belajar di tingkatan 1 ni. Okey. Kita pergi dulu simbol yang pertama. Okey, ni gambar apa? Ni. Nah, tengok pun kita dah tahu dah ni gambar apa. Okey. Ni adalah gambar api. Siapa yang tak pernah tengok api tu saya tak tahu nak cakap apa lah. Okay, ni api lah. Okay. So apa maksud gambar api ni?
So maksudnya bahan ini adalah bahan yang mudah terbakar. Okey, bahan yang mudah terbakar. Okey, bahan yang mudah terbakar. Kalau pada botol itu, contoh lah, saya bagi contoh. Okey, contoh dalam botol bahan kimia tu, dekat dia punya label tu ada gambar api tu. Okey, gambar simbol amaran tu. So maksudnya bahan dalam tu adalah bahan yang mudah terbakar. Okey, saya lupa nak ambil dia. Okey, yang kedua, ini adalah gambar berkenaan dengan sesuatu bahan yang ni bahan dia, ini bahan dia, dan bahan dia itu tersebar dengan laju keluar. Okey, apa maksud dia? Okey, ini bukan bendera Jepun, matahari bangkit dari timur, bukan. Okey, ini adalah gambar simbol mudah meletup. Okey, simbol mudah meletup dengan simbol api berbeza. Okey, simbol mudah meletup, dia meletup. Kadang-kadang tak keluar api pun dia meletup. Okey, kalau simbol api dia terbakar, tapi kadang-kadang tak meletup. Okey, tapi simbol meletup dia akan meletup, kadang-kadang tak terbakar. Okey, dua benda yang berbeza. Okey, okey, ini adalah meletup. Okey, nampak ni bahan dia. Okey, dalam bahan dia tu tersebar dengan pantas. Okey, nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut. Saya nak kenalkan kamu dengan gambar-gambar je dulu. Okey, next. Ini tanda pangkah besar. Apa tanda pangkah ni? Okay, tanda pangkah ini adalah tanda salah. Okey, bukan. Ini bukan tanda salah. Okey, tanda pangkah ini adalah tanda kita katakan tak selesa. Okey, ataupun dalam buku teks kita panggil bahan merengsa. Okey, merengsa ini bahan merengsa ataupun bahan merengsa. Okey, ikutlah nak baku ke tak. Okey, apa tu bahan mudah merengsa? Okey, bahan merengsa tu apa? Okey, bahan merengsa, okey, boleh buka buku teks kamu muka surat 12. Okey, dia akan menghasilkan wap atau wasap yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak. Okey, dia bahan dia mudah meruap, dan apabila kita hidu ataupun kita termasuk dalam badan, okey, dia akan menyebabkan satu keadaan yang tidak selesa. Okey, jadi dah tak keruan. Okey, jadi tak betul, gatal lah apalah, itu masuk bahan merengsa. Okey, contoh semua nanti kita akan bagi. Okey, dan ini adalah gambar kalau siapa yang selalu main game zombie lah apalah, selalu nampak gambar ni. Okey, ini adalah gambar apa? Okey, dekat hospital pun kamu akan jumpa selalu gambar ni di bilik X-ray. Okey, dekat hospital pun banyak. Okey, kalau kamu main game zombie ke apa pun banyak benda ni. Cerita zombie pun banyak simbol ni. Okey, ni adalah simbol apa sebenarnya? Okey, ni adalah simbol radioaktif. Okey, ini adalah simbol radioaktif. Okey, radioaktif bahaya ke? Sangat bahaya. Okey, Malaysia ada tak radioaktif? Kita tak ada sumber radioaktif, tapi kita ada gunakan sikit lah. Okey, dalam perubatan semua, tapi kita punya radioaktif ni digunakan bagus untuk digunakan untuk penghasilan tenaga, tapi di Malaysia kita tak guna. Okey, seterusnya gambar tengkorak. Okey, gambar tengkorak ni dulu dekat jalan raya banyak. Apa maksud gambar tengkorak ni dekat jalan raya? Okey, apa maksud tengkorak ni? Apa maksud tengkorak? Tengkorak disimbolkan sebagai orang yang sudah mati. Okey, mati. Okey, tengkorak kan, orang hidup dia tak ada tengkorak, orang yang mati je, dah lama mati dah akan jadi tengkorak. Okey, apa itu bahan dengan simbol tengkorak ni? Okey, sama juga dekat jalan raya pun dulu ada, sekarang tak ada. Okey, tengkorak ini melambangkan bahan yang beracun ataupun bahan yang toksik. Beracun ataupun toksik apabila masuk dalam badan, dia boleh menyebabkan kematian. Okey, dan akhir sekali yang keenam, simbol keenam,
Okay, nampak ini tabung tabung uji. Ini tabung uji. Okay, dalam tabung ini ada satu bahan kimia. Okay, bahan kimia ini dia titikkan pada suatu benda ni dan benda ini nampak menghasilkan lekuk. Okay, sama juga ini adalah tangan. Okay, apabila bahan kimia ini kena tangan, dia akan menghasilkan lekuk. Okay, itu maksudnya bahan ini dia boleh mengakis, ataupun kata dasar dia adalah hakis. Okey, nampak So bahaya bahan ini kalau kena pada apa-apa bahan ataupun terkena pada diri kita akan menyebabkan kelecuran atau menyebabkan hakisan pada anggota badan kita ataupun pada bahan tu. Okey, secara mudahnya saya dah simpulkan satu slide yang mudah sini. Okey, bahan mudah terbakar tu tak nampak. Okey, boleh nampak bahan mudah terbakar tu. Okey, yang pertama bahan marangsa. Okey, ni yang pertama. Okey, bahan marangsa memedihkan mata, hidung dan tekak, saya dah bagi tahu tadi. Okey, jangan hidu atau bau. Biasanya bahan marangsa ini oleh kerana dia mudah meruap. Meruap tu maksudnya daripada cecair dia akan jadi gas dengan mudah. Okey, biasanya bahan marangsa ini kita gunakan kebuk wasap. Kebuk wasap. WhatsApp ni bukannya WhatsApp yang kita guna dalam komunikasi tu, kan? Kebuk WhatsApp. Okey, kalau kamu ada di makmal sekolah, saya boleh tunjuk kita ada satu dekat makmal 3. Okey, makmal sains 3, kebuk WhatsApp. Okey, so contoh bahan marangsa adalah kloroform. Okey, kloroform ni apa fungsi dia? Okey, yang kamu tengok dalam movie, kamu tengok dalam drama apa semua, dia ambil kain, okey, lepas tu dia letak cecair kat kain tu, lepas tu dia tekuk hidung. Okey, itu cecair itu adalah kloroform. Okey, dia akan menyebabkan pingsan lah ataupun tak sedarkan diri. Okey. Okey, kemudian yang kedua, bahan radioaktif. Okey, bahan radioaktif ni akan mengeluarkan sinar radioaktif. Sinar radioaktif ni, okey, kamu bayangkan kamu ada torchlight. Okey, dia sinar dia sinar radioaktif, maksudnya lampu radioaktif, sinar radioaktif. Okey, saya bagi contoh senang. Okey, nampak ini torchlight. Okey, torchlight ni kalau kita letak pada suatu bahan yang legap, okey, cahaya takkan tembus. So tak ada cahaya tembus sampai ke belakang. Nampak tak ada cahaya tembus sampai ke belakang. Okey, tetapi untuk sinar radioaktif ni dia boleh setakat tebal macam ni, saya rasa tak ada masalah kot. Kita pancarkan sinar radioaktif tu, so radioaktif tu dia akan tembus ke belakang. Okey, dia punya sinar tu, so sangat bahayalah. Apa lagi kalau kena dekat badan kita kan, dia akan menyebabkan kanser. Ini okey, contoh radioaktif, semua perkataan yang dekat belakang dia ada tu, itu adalah radioaktif. Uranium, plutonium dan lain-lain. Okey, contoh yang terbaik uranium dengan plutonium. Dekat belakang dia ada tu. Okey, so yang ketiga, okey, kita tunjuk sikit. Okey, yang ketiga adalah bahan mudah terbakar. Okey, bahan mudah terbakar lah. Jumpa api dia terbakar, bukan meletup, terbakar. Okey, so untuk bahan mudah terbakar, jauhkan dia daripada api. Kalau kena api, terbakarlah. Contoh paling baik, petrol. Sebab tu di stesen minyak jangan nyalakan lighter. Okey, jangan nyalakan mancis. Nak tengok motor punya minyak ada ke tak ada, pergi cucuh dengan lighter, memang terbakar lah, kan? So hati-hati. Satu lagi, bahan mudah terbakar adalah alkohol. Kamu ada dekat kedai tu terbakar. Okey, lepas tu kamu nampak peti sejuk banyak air, kamu tak tahu benda tu alkohol kan, air arak. Ambil
pergi tuang dekat api tu, bagi merebak, bagi bahan mudah terbakar. Okey. So jaga-jaga alkohol adalah bahan mudah terbakar. Okey, next. Okey, ni bahan mengakis. Okey, ni saya cakap tadi. Bahan mengakis bila terkena bahan dia akan bila terkena kulit kita dia akan melecurkan kulit kita lah. Kita selalu dengar kan orang ambil asid lepas tu baling kat muka, habis muka orang tu hancur. Kesan dia macam kesan terbakar lah, dia melecurkan kulit. Okey, so jangan risau, dekat makmal kita yang kita gunakan di sini semuanya yang cair. Kalau kena pada kulit kita pun tak perlu risau lagi lah, cuma kita pergi dekat sinki, kita cuci. Okey, so cuci dengan air jika terkena kulit. Cuci dengan banyak lah, bukan renja-renja air je. Okey, contoh adalah asid pekat. Okey, asid pekat. Okey, dan untuk pengetahuan kamu, dalam badan kita, perut kita ada asid pekat ni. Okey, so nanti kamu akan belajar semasa tingkatan 2. Okey, macam mana asid pekat tu boleh ada dalam badan kita? Semua orang pun ada. Okey. Okey, gambar tengkorak ni adalah bahan beracun ataupun bertoksik. Okey, jangan minum atau merasa boleh menyebabkan kematian. Ni saya cakap tadi, gambar pun tengkorak adalah mati. So, kalau ada bahan tu janganlah bau, janganlah minum, pergi makan ke apa. Okey, sebab dia menyebabkan kematian. Okey, contoh adalah klorin. Okey. Kadang-kadang orang nak bunuh diri, dia pergi beli klorin tu, dia pergi minum. Memang dia akan matilah, tapi sebelum mati dia akan sengsara dulu beberapa hari. So nak bunuh diri pun kena bijak juga. Okey. Sebelum mati dah lah nak mati, lepas tu menyusahkan diri pula. Okay, tapi janganlah bunuh diri, tak baik. Okey, buat apa nak bunuh diri? Okey. Dan yang terakhir, bahan mudah meletup. Okey, saya cakap tadi berbeza dengan bahan mudah terbakar. Terbakar hanya terbakar menghasilkan api. Okey, tapi meletup dia meletup. Okey. Bahan terbakar tak semestinya dia meletup. Bahan meletup tak semestinya dia kena terbakar. Tak. Okey. Kadang-kadang nak meletup je, macam bom kan. Bom tangan tu. Kita baling bom tu. Kadang-kadang bom tu tak mengeluarkan api pun. Dia hanya meletup saja. Okey. So, bahan yang mudah meletup ini dia akan meletup dengan mudah. Sangat mudah meletup. Okey, dan gunakan dengan cermat, gunakan dengan hati-hati. Contohnya adalah gas hidrogen. Okey, ada beberapa kes belon yang terapung tu, belon yang kamu beli kat pasar malam tu, belon terapung tu. Okey, belon tu diisi dengan gas hidrogen. Okey, so kan dia terapung. Okey, belon ni terapung kan, saya lukis. Okey, ni belon, lepas tu dekat bawah ada tali. Betul. So bayangkanlah ada banyak belon, ada belon ni, ada banyak belon. Saya lukis Okey. So nak potong belon ni susah sebab tali dah terbelit dekat sini. So apa orang tu buat? Dia pergi ambil lighter, dia pergi bakar tali ni supaya nak potong, nak putuskan tali ni. Okey, apa jadi? Api akan menyambar tali ni dan terkena gas hidrogen yang ada dalam belon tu. So apa jadi? Dia meletup sebab gas hidrogen adalah gas yang mudah meletup. Pernah terjadi? Tak jadi depan mata saya, tapi saya ada di tempat kejadian tu. Okey, dah beberapa tahun lepas lah. Okey, 5-6 tahun lepas kot. Okey, dalam satu event saya cuma dengar bunyi yang memang bunyi meletup, tapi tak ada api, dia meletup. Saya ada di tempat kejadian, tapi saya tak nampak benda tu berlaku. Maknanya saya di tempat yang lain lah, tapi bunyi tu ada. Okey, sangat kuat bunyi tu. Okey, macam inilah nak putuskan tali, dia pergi ambil lighter, pergi bakar lighter tali ni, nak putuskan lah kononnya, tapi api daripada lighter tu menyambar gas hidrogen yang ada dalam belon ni. So meletup. Okey, so hati-hati. Okey, hati-hati dengan belon yang ada di belon yang terapung tu, terutamanya bila kita sambut birthday kan. Birthday, kek ada api. Lepas tu hiasan-hiasan kat belakang tu semua belon-belon. Kita tak tahu sama ada dia isi gas apa kan, helium atau hidrogen. Kalau dia isi dengan gas hidrogen, kek tu, api daripada kek birthday tu kena pada belon tu, meletup. Okay, so hati-hati, gunakan dengan cermat. Pastikan kamu tahulah sebab tu kamu belajar sains kan. Okay.
Okey, akhir sekali langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Okey. So, ini adalah tabung didih. Okay, nampak So, jangan halakan apabila kita panaskan tabung didih tu. Okey, apabila kita gunakan tabung didih, kita panaskan tabung didih, kita didihkan, kita gunakanlah senang jangan tunjuk kat muka kamu macam ni. Kalau kita nak tengok ke apa, macam ni, menjauh. Okey, dia kena menjauh. Kalau macam ni, apa-apa jadi bahan tu naik, kena muka kamu. Ataupun jangan tunjuk dekat, jangan halakan ke muka kawan. Okey, itu yang pertama. Okay, yang kedua, ni yang kita cakap tadi lah, jauhkan bahan yang mudah terbakar daripada sumber api. Tengok gambar dia kejap, nampak? So, kalau kita tahu kita gunakan eksperimen, kita nak buat eksperimen yang menggunakan api, macam ada penuh bensin ke apa semua, janganlah letak petrol ke apa dekat sebelah tu. Okey, jauhkan. Okey, yang seterusnya, kalau kita gunakan, kita nak memanaskan, alamak ada typo juga, bahan kimia ataupun kita nak campurkan bahan kimia, kita tak tahu apa dia punya reaksi ataupun reaksi dia akan jadi apa. Okey, gunakanlah cermin mata pelindung. Okey, cermin mata pelindung ataupun Google tu. Okey, aku pakai yang besar tu. Okey. Okey, jangan merasa atau yang terakhir, yang keempat, jangan merasa atau menghidu bahan kimia kecuali diarahkan guru. Jangan pandai-pandai nak ambil bau. Okey, kita tak tahu bahan tu bahan bertoksik ke, bahan beracun ke apa. Sampai ke berada saya, jangan buat. Walaupun benda tu bau wangi. Okey, apatah lagi kalau benda tu bau busuk. Jangan buat, tak perlu buat lah, kecuali diarahkan. Okey. So, Mak saya ni bukan tempat bermain Dia banyak bahan-bahan yang bahaya. So, peraturan langkah keselamatan di Mak Sain semua kena ikut. Okay, next, akhir sekali, slide yang terakhir. Lagi tak? Okay, tak ada. Okay, slide yang terakhir, langkah keselamatan di dalam makmal. Okay, jika berlaku sebarang kemalangan, kemalangan ni kita tak cakap kebakaran saja. Okay, kemalangan boleh jadi macam-macam. Kawan kamu tercucuk kaca ke apa ke, itu kemalangan juga. Kebakaran pun kemalangan juga. Okay, sama ada radas makmal pecah ataupun bahan kimia tu tumpah. Okay, kamu nak tuang, main ataupun leka, tumpah atas meja. So, apa yang perlu kamu buat? Yang pertama, okay, sebelum tu, buku teks muka surat 14. Ni semua saya ambil dalam buku teks. Saya tak ubah sendiri, semua saya ambil dari buku teks. Soalan-soalan kamu pun nanti semua daripada buku teks. Okay, so buku teks mesti ada. Siapa yang tak ada fizikal, memang kamu tak ada. Setakat ni kamu gunakan online. So, cari je lah, pergi kat Google tu, type je buku teks sains tingkatan 1, jumpalah banyak. Okay, klik je. Kebanyakannya semuanya pakai any flip je. Flip je. Okay, yang pertama, apa yang perlu kamu buat apabila berlakunya kemalangan di dalam makmal sains? Ini yang pertama. Yang pertama, wajib maklumkan kepada saya, maklumkan kepada guru. Kalaulah saya tak ada, maklumkan kepada pembantu makmal. Pembantu makmal ada. Okey. Tapi biasanya saya ada lah, kenapa pula saya tak ada dalam kelas kan? Okey. Kalaulah saya pergi tandas ke, ada orang panggil saya kat luar ke, time tu juga nak jadi kemalangan, pembantu makmal ada, jangan risau. Okey. So, itu yang pertama, maklum kepada guru. Okey. Yang kedua, kalau benda itu bahaya, contoh, okey, berlaku kebakaran kecil je, contoh kertas kecil terbakar, tapi terbakar lah kan, bila terbakar orang akan jadi panik. So, tak perlu panik lah. Okey, padam api, gunakan alat pemadam api. Okey, dekat makmal ni kita ada banyak pemadam api. Okey, ada banyak. Nanti kita akan belajar dalam bab 7 berkenaan dengan alat pemadam api. Okey, yang kedua. Okey, yang ketiga, matikan suis elektrik lah. Kita takut benda jadi makin besar kan. Kenapa kita perlukan matikan suis elektrik? Sebab kita takut api daripada kecil tu dia menjadi semakin besar. Api
kecil dia kawan, bila dah besar dia menjadi lawan, makin besar. Okey. So, kalau api semakin besar, tak payahlah nak tunjuk hero, nak gunakan alat pemadam api, nak guna kaki pijak-pijak api tu. Bila api dah besar, tak payah. Okey, keluar saja daripada makmal. Okey. Keselamatan adalah yang paling penting di dalam makmal. Keselamatan ini yang paling penting. Mana-mana kamu pergi pun safety first. Okey. Itu saja untuk PDPR kali ini, video kali ini berkenaan dengan makmal sains anda. Okey, kita dah belajar berkenaan dengan radas. Kita dah belajar berkenaan dengan simbol-simbol. Okey, peraturan dan juga langkah-langkah dalam keselamatan di dalam makmal. Okey, jika ada apa-apa masalah, masih tak faham, boleh PM saya. Tak ada masalah, nombor saya semua kamu tahu. Okey. Ataupun telefon saya ke WhatsApp saya lah, tak ada masalah lah. Saya boleh ajar kamu balik. Tapi jangan semualah, macam kelas ni tak ada apa-apa pula kan. Okey. So seperti biasa, next class kita akan belajar berkenaan kuantiti fizik dan unitnya. Okey, dalam kelas ni juga saya akan sediakan seperti biasalah nota, tapi saya buat nota tu dalam bentuk latihan. So kamu tak perlulah buat dua kali kan. Nota nak kena buat, latihan nak kena buat, tak perlu. So saya sediakan kamu latihan, tapi latihan tu dalam bentuk nota. So kamu lengkapkan latihan tu. So latihan tu nanti dia akan sekali jadi nota lah. Okey. So itu saja daripada saya. Okey, siapa yang belum subscribe, sila subscribe. Siapa yang belum follow, sila follow. Okay, tinggalkan komen dan share lah video ni kalau bermanfaat kepada kawan-kawan kamu yang lain. Tak kira lah kelas-kelas lain, bukan kelas kamu saja. Saya tak ada masalah. Okay, so itu saja daripada saya. Jangan lupa latihan saya, tolong siapkan. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jaga diri, ikut SOP, dan jumpa lagi next time. Terima kasih.